Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 12 akan membentangkan isu miskin terpelajar dalam kalangan pelajar lepasan universiti di Malaysia dan cadangan penyelesaian. Berikut merupakan nama ahli-ahli kumpulan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Azizan memegang nombor matrik A187-648 akan membentangkan pengenalan. Okey, baiklah. Isu pengangguran bukan lagi sebuah isu baru dalam konteks kehidupan di Malaysia. Namun, ianya telah menjadi satu isu yang semakin merisaukan rentetan daripada penutupan beberapa sektor pekerjaan sewaktu pandemik COVID-19. Perkara ini bukan sahaja menjejaskan dan memberi kesan kepada pekerja-pekerja asal dalam sektor-sektor pekerjaan yang sedia ada. Malah ianya juga mendatangkan kesan terhadap graduan dan lepasan universiti yang baru sahaja ingin memasuki alam pekerjaan. Hal ini wajar untuk diberikan perhatian sepenuhnya oleh semua pihak disebabkan ianya telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan kerana ia secara tidak langsung menjejaskan tapak dan kedudukan sistem pendidikan negara dalam menyediakan graduan yang berpotensi tinggi dan berkemahiran untuk memenuhi pasaran pekerjaan, sekaligus menggoyahkan kedudukan falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan insan yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hana binti Muhammad Ali dengan nombor matriks A1899593 akan membentangkan objektif kajian. Okey, untuk objektif kajian yang pertama, untuk mengenal pasti faktor atau punca isu miskin terpelajar dalam kalangan pelajar lepasan universiti di Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis kesan isu miskin terpelajar terhadap pelajar universiti dan pelajar lepasan universiti di Malaysia. Dan ketiga, untuk menghuraikan cadangan penyelesaian bagi mengatasi isu miskin terpelajar dalam kalangan lepasan universiti di Malaysia. Kita akan pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor atau punca isu miskin terpelajar dalam kalangan pelajar lepasan universiti di Malaysia? Yang kedua, apakah kesan isu miskin terpelajar terhadap pelajar universiti dan pelajar lepasan universiti di Malaysia? Dan ketiga, apakah cadangan penyelesaian bagi mengatasi isu miskin terpelajar dalam kalangan lepasan universiti di Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fitri Hidayah binti Faisal dengan nombor matrik A187-484 akan membentangkan permasalahan kajian bagi kajian kami ini. Okey, kajian kami ini berfokuskan kepada tiga perkara, iaitu yang pertama, kajian isu miskin terpelajar terhadap pelajar universiti dan pelajar lepasan universiti di Malaysia. Dia berputih akibat faktor peningkatan kadar miskin terpelajar. Yang kedua pula ialah faktor kekurangan kemahiran teknikal, dan yang ketiga pula ialah faktor kekurangan kemahiran teknikal. Baiklah, bagi kaedah kajian pula, kami berfokuskan kepada sumber data sekunder, iaitu kami menggunakan pendekatan analisis data kualitatif secara deskriptif, iaitu menganalisis data-data yang terdapat dalam sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah seperti makalah-makalah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian kami, iaitu seperti isu kegawatan ekonomi, pengangguran, pola kehidupan pasca pandemik dan kebolehpasaran graduan. Saya Nur Syazani binti Abdul Ghani, nombor matriks A186516 akan membentangkan kesan isu miskin terpelajar. Kesan isu miskin terpelajar terhadap pelajar dan pelajar lepasan universiti yang paling ketara adalah dapat memburukkan kesihatan mental dan fizikal. Kesempitan hidup kerana sumber kewangan yang terhad akan mengganggu kesihatan mental seseorang itu sehingga mampu untuk menguji kewarasannya. Ada yang mengalami tekanan yang serius sehingga mengambil jalan terakhir dengan membunuh diri kerana tidak mampu lagi untuk menghadapi cabaran berkaitan kewangan. Ekoran isu ini, peningkatan masalah kesihatan mental di Malaysia turut meningkat. Masalah kesihatan mental ini termasuklah dengan penyalahgunaan dadah, kemurungan dan sebagainya. Orang muda lebih cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental akibat daripada isu ini kerana mereka telah melaburkan banyak masa dan tenaga untuk memastikan kerjaya mereka terjamin.
Kesan yang seterusnya adalah berlaku peningkatan gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Kebanyakan pelajar lepasan universiti ini tidak mendapatkan pekerjaannya selayaknya dengan kebolehan, kemahiran dan kelulusan yang diperoleh semasa di universiti. Maka mereka akan mempunyai banyak masa terluang sementara menunggu panggilan kerja yang selayaknya. Ekoran mereka tidak mahu untuk menceburi bidang yang tiada kaitan dengan kelulusan mereka. Mereka akan menghabiskan masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah untuk mendapatkan wang. Sebagai contoh, apabila berada dalam keadaan terdesak, mereka cenderung untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan wang seperti meragut, merompak dan mencuri. Kesan yang seterusnya adalah isu miskin terpelajar juga boleh mengakibatkan status seseorang itu dipandang rendah oleh orang-orang sekelilingnya, seperti keluarga, rakan-rakan dan masyarakat secara keseluruhannya. Mereka akan merasakan orang yang menganggur ini tidak mempunyai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dan sentiasa berada di takut yang sama. Masyarakat akan mengeluarkan kata-kata berbau sindiran seperti terhadap individu tersebut sehingga menyebabkan individu tersebut kehilangan keyakinan diri dan memilih untuk tidak lagi bercampur dengan masyarakat sekeliling. Hal ini akan mendorong kepada putusnya hubungan kekeluargaan dan silaturahim kerana mereka yang tidak mempunyai kerja akan merasa rendah diri untuk berhubungan dengan orang yang telah berjaya. Kesan isu miskin terpelajar terhadap ekonomi adalah akan mengakibatkan pengurangan pendapatan negara dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Jumlah kutipan cukai pendapatan sesebuah negara berkurang disebabkan oleh pertambahan kadar pengangguran yang sangat tinggi. Hal ini demikian kerana pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur taraf hidup penduduk. Syarikat mendapat keuntungan yang kecil seterusnya menyebabkan pengurangan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat. Hasilnya, kerajaan tidak dapat memungut hasil cukai dengan amaun yang banyak daripada syarikat tersebut. Maka negara terpaksa mengawal dan membasmi kadar kemiskinan negara yang berlaku dan kesannya negara terpaksa menanggung kos perbelanjaan yang besar. Hal ini akan berlanjutan kerana pendapatan negara yang rendah menyebabkan infrastruktur negara yang tidak berkembang dan lemah, pembangunan negara yang tidak pesat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif bin Muhammad Hamzah, A189442 akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan mengupas berkenaan dengan perbincangan. Jadi berdasarkan penerangan-penerangan yang telah dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya sebentar tadi, maka jelaslah bahawa masyarakat di Malaysia perlu faham dan cakna bahawa pendidikan masa kini sangatlah penting untuk dititik beratkan oleh semua pihak dan lapisan masyarakat melihatkan kepada asas pendidikan itu sendiri yang merupakan tunjang kepada peningkatan mobiliti sosial. Penekanan konsep dalam teori modal insan juga membincangkan bahawa keberhasilan dalam pasaran buruh bergantung kepada keupayaan modal insan individu. Hal ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan aspek penghasilan insan seimbang berdasarkan 4 ciri utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Oleh hal demikian, sebuah usaha dalam mengukuhkan kedudukan pendidikan perlu diketengahkan terutamanya dalam aspek pendidikan pengajian tinggi yang menjadi mangsa isu kegawatan ekonomi. Rentetan daripada dapatan kajian ini, beberapa cadangan dan inisiatif dalam mengatasi permasalahan miskin terpelajar di Malaysia dapat dirangka dan dibentuk secara kritis dan efisien bertepatan dengan keperluan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi antara cadangan yang akan dikemukakan oleh kami dalam penulisan ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran dalam diri setiap graduan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana berdasarkan beberapa kajian lepas yang telah dikaji, terdapat beberapa kekurangan dan juga kelemahan yang dihadapi oleh graduan, terutamanya melibatkan kepada kemahiran dalam diri setiap individu. Oleh itu, beberapa kemahiran antaranya kemahiran ICT, penggunaan media sosial, penguasaan bahasa asing dan kemahiran komunikasi sangatlah penting untuk dititik beratkan dan juga diperkukuh dalam diri setiap graduan. Selain daripada itu, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran kepimpinan dan juga kemahiran insaniah juga perlulah dipupuk sepanjang graduan bergelar sebagai mahasiswa. Oleh itu, mahasiswa-mahasiswa perlulah aktif dan juga mempunyai keinginan diri yang tinggi untuk mengambil inisiatif bagi menyertai kursus dalam meningkatkan kemahiran, antaranya kursus bahasa isyarat, kursus bahasa asing dan juga penampilan diri bagi meningkatkan kredibiliti sebelum bergelar sebagai seorang graduan
bagi memenuhi pasaran dunia kerjaya nanti. Cadangan yang kedua pula melibatkan bagaimana institusi pengajian tinggi itu sendiri memainkan peranan penting dalam menyediakan bengkel dan kursus komprehensif. Berdasarkan sorotan kajian, kami dapati bahawa nilai dan pengetahuan keusahawanan merupakan antara kemahiran yang penting untuk digarapkan dalam diri setiap pelajar institusi pengajian tinggi masa kini. Oleh itu, terdapat beberapa institusi pengajian tinggi telah pun mengorak langkah bagi menerapkan nilai-nilai ini dalam diri setiap mahasiswa mereka. Antaranya, Universiti Putera Malaysia UPM telah pun mewujudkan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CEM yang mana ia memberikan penekanan terhadap kemahiran dan juga menyuntik motivasi dalam diri setiap pelajar. Selain daripada itu, Universiti Kebangsaan Malaysia pula, UKM, telah pun mewujudkan SESMAD yang merupakan sebuah wadah pembentukan minda keusahawanan dalam memupuk dan juga menyokong usaha bagi meningkatkan nilai dan pengetahuan keusahawanan dalam diri setiap pelajar. Bukan itu sahaja, kerajaan juga telah memainkan peranan yang tersendiri dalam menyediakan geran-geran pembiayaan bagi membantu usahawan-usahawan muda, terutamanya di universiti di Malaysia. Antaranya, geran khas prihatin, pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana penjana, serta skim pemulihan perniagaan tekun dan pelbagai lagi. Oleh itu, dapat diperhatikan bahawa berdasarkan cadangan-cadangan yang telah dibawakan ini, maka kami percaya bahawa ianya sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan isu miskin terpelajar di Malaysia. Oleh itu, saya serahkan pula kepada pembentang seterusnya bagi meneruskan pembentangan kumpulan kami. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahawa isu miskin terpelajar dalam kalangan lepasan universiti di Malaysia merupakan sebuah isu yang seharusnya diberikan perhatian secara telus dan terperinci agar permasalahan ini tidak berterusan meningkat saban tahun. Oleh hal yang demikian, satu usaha sama secara inklusif yang melibatkan diri graduan sendiri serta secara eksklusif iaitu melibatkan institusi pengajian tinggi dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang bergerak seiringan dalam menangani isu miskin terpelajar secara menyeluruh dan efektif perlulah dibentuk dan dirangka secara kritis dan menyentuh pelbagai aspek untuk menangani permasalahan ini ke akar umbi. Sekurang-kurangnya, kadar penurunan kes miskin terpelajar dapat dilihat dari tahun ke tahun. Para graduan perlulah sentiasa berusaha dalam meningkatkan kemahiran yang pelbagai, terutamanya yang berfokus kepada kemahiran insaniah, kemahiran komunikasi dan berbahasa, kemahiran teknikal serta kemahiran keusahawanan. Pihak bertanggungjawab seperti institusi pengajian tinggi dan KPT juga perlu mempergiat kursus komprehensif bagi menyediakan platform yang bersesuaian kepada mahasiswa dalam meningkatkan kemahiran, berlandaskan kriteria-kriteria yang diperlukan oleh majikan dalam pasaran kerjaya di peringkat global. Sekian, terima kasih.